Terus saja bersama dengan Dato' Indra Nuridah Abdul Rahim, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara yang telah pun bersedia bersama kami melalui talian Skype. Terima kasih Dato' Indra kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih Terence. Terima kasih Atik ini juga kerana menjemput kami untuk berkongsi cerita berkenaan dengan jelajah AKM 2022. Jadi apakah kandungan menarik dalam penyediaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di selatan tanah air nanti yang akan menemui para pengunjung yang akan tiba? Seperti mana yang kita maklum Terence, pada tahun lepas Disember kita telah mengadakan julung-julung kalinya aspirasi keluarga Malaysia ni di KLCC, dan dengan mendapat sambutan yang sebenarnya amat sambutan yang kita tidak jangka di luar jangkaan, dan juga dengan permintaan daripada rakyat di seluruh negara yang meminta untuk turut diadakan juga jelajah ni di negeri-negeri. Jadi sudah tentunya usaha daripada kerajaan untuk kita memberi perkhidmatan ataupun kita menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Pelbagai perkhidmatan kita akan sediakan bersama. Sebenarnya dia konsepnya adalah lebih kurang sama dengan konsep kita di KLCC dahulu. Perkhidmatan kita bawa perkhidmatan kepada rakyat, Terence. Instead of maksudnya kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan kita bawa turun ke negeri-negeri. Yang pertamanya pada tahun ini alhamdulillah negeri Johor menjadi negeri yang pertama, dan alhamdulillah juga Kementerian Perpaduan telah diberi tanggungjawab untuk menjadi peneraju kepada program pada kali ini. Jadi kalau Terence tanya tadi apa sebenarnya yang kita nak sediakan, banyak Terence. Seperti mana yang Terence sendiri sebut tadi, kita ada kaunter-kaunter bergerak yang akan memberi perkhidmatan terus kepada rakyat. Sebagai contoh, kita ada kaunter kaunter bergerak daripada Jabatan Pendaftaran untuk menyediakan pembaharuan kad pengenalan. Kita ada kaunter daripada Jawatan Majlis Agama Islam Johor berkenaan dengan untuk pembayaran zakat. Kita ada juga daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi melalui HUKM. Kita ada dengan Kementerian Wanita yang menyediakan sokongan sosial, dan kita juga ada pameran-pameran daripada agensi yang akan menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada rakyat di negeri Johor. Itu antara yang menarik. Dan juga yang satu lagi yang Terence juga sebut, saya rasa kita ada kaunter jamin kerja keluarga Malaysia. Yang itu sangat menarik yang saya boleh kongsikan daripada peringkat awal ni, Terence. Ya, Dato' Indra, namun dalam pada itu kita masih dalam keadaan berjaga-jaga berkaitan COVID-19, walaupun pelbagai kelonggaran telah pun dapat kita nikmati setakat ini, dan pintu sempadan pun bakal dilonggarkan tidak lama lagi, namun SOP perlu tetap dipatuhi. Apakah saranan Dato' Indra kepada semua pengunjung yang akan ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini? Ya, Terence, sudah tentunya lah perkara pertama sebenarnya yang menjadi perhatian ataupun menjadi keutamaan kita, penganjur induk dan juga semua pihak yang terlibat adalah untuk kita memastikan semua pihak yang terlibat dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni bukan sahaja di negeri Johor, di mana di negeri-negeri lain juga. Sebenarnya pematuhan SOP itu menjadi satu keutamaan lah yang kita kena pastikan, bukan sahaja yang terlibat dalam pameran-pameran tetapi pengunjung-pengunjung. Dan sudah tentunya juga perkara ini telah diberi perhatian oleh jawatankuasa induk program ini sendiri dan juga pihak Kementerian Kesihatan, di mana turut disediakan sebenarnya kaunter sihat keluarga Malaysia, turut disediakan juga pemberian kit-kit untuk kita membuat dipanggil pemeriksaan kendiri ataupun membuat ujian kendiri juga disediakan, dan juga pemberian face mask. Kita akan di pihak penganjur menyediakan perkara ini untuk memastikan kita mematuhi SOP, dan sudah tentunya pasukan-pasukan ataupun petugas-petugas keselamatan untuk menjaga SOP juga kita akan perketatkanlah insya-Allah, Terence.
Dato' Indra, belum ada lagi pelan tindakan perpaduan sebelum kita lancarkan pelan tindakan perpaduan bersepadu untuk seluruh negara yang mana telah dilancarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Kuala Lumpur. Walaupun begitu, pelan ini adalah pelan yang direka bersama ataupun telah pun mendapat gabungan cetusan intelek daripada segenap lapisan masyarakat, NGO dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana perpaduan ini adalah suatu yang mungkin sukar untuk kita gubal dalam konteks masyarakat Malaysia, namun jika kita membaca pelan tindakan tersebut, ia telah berjaya untuk mendapat aspirasi apa yang ingin kita kecapi sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa. Bagaimana pelan tindakan perpaduan ini akan dizahirkan menerusi jelajah aspirasi keluarga Malaysia nanti? Okey, terima kasih Terence sekali lagi kerana menyentuh berkenaan dengan pelan tindakan perpaduan negara yang kita telah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lancarkan pada tahun lepas. Pelan tindakan perpaduan negara ni sebenarnya adalah satu pelan tindakan induk perpaduan yang sebenarnya adalah selari dengan aspirasi keluarga Malaysia yang telah dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana tiga prinsip utama di bawah keluarga Malaysia, di bawah aspirasi keluarga Malaysia, itu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, sebenarnya menjadi intipati kepada dua pelan yang kementerian bangunkan, iaitu pelan tindakan perpaduan negara sebagai pelan induk, dan sebenarnya kita ada satu lagi pelan yang telah dilancarkan bersekali oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas, iaitu pelan pelan perpaduan keluarga Malaysia kita panggil. Ini adalah sebenarnya cetusan idea daripada Yang Berhormat Menteri Perpaduan sendiri, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, untuk kita selarikan sebenarnya pelan-pelan perpaduan ataupun pelan tindakan perpaduan dengan aspirasi keluarga Malaysia, cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi pelan tindakan perpaduan negara ni, Terence, kita merangkumkan ataupun kita menggemblengkan usaha daripada pelbagai agensi. Kita ada melibatkan 55 agensi sebenarnya yang mempunyai akan digemblengkan tenaga sebagai usaha, sama ada sebagai agensi peneraju maupun sebagai agensi pelaksana kepada program-program yang kita telah gariskan. Ada 57 program, dan juga bagi Kementerian Perpaduan sendiri, Terence, kami ini adalah fokus kepada apa tindakan yang Kementerian Perpaduan akan laksanakan sepanjang pada 2021 hingga 2025 untuk menyokong ataupun untuk kita memastikan tercapainya aspirasi keluarga Malaysia yang kita telah letakkan sebagai satu falsafah pentadbiran negara kita. Jadi macam bagaimana kita bawa pelan tindakan ni, saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak jawatan kuasa induk kerana memberi peluang kepada Kementerian Perpaduan menjadi peneraju kepada program yang pertama sekali diadakan ni, jelajah ni di negeri Johor ni. Kami bersyukur. Sebenarnya apa yang kami nak bawa ini adalah kami nak bawa aspirasi keluarga Malaysia ni melalui pelan tindakan perpaduan dan pelan kami itu sendiri, Terence. Kalau kita tengok, ada 28 agensi yang akan terlibat dalam agensi kerajaan akan terlibat dalam pameran dan kaunter-kaunter bergerak ni, dan kandungan perkhidmatan itu adalah sebenarnya, kalau kita lihat sendiri kepada semangat yang kami nak letakkan di dalam pelan kami itu, dia ada maksud tu, Terence, kami Pelan Keluarga Malaysia tu, kami itu sendiri maksud dia adalah karib. Kita nak menunjukkan bagaimana kita dengan masyarakat majmuk ini, kita boleh dalam masyarakat yang pelbagai ini kita boleh bersama, kebersamaan tu wujud. Jadi kalau kita tengok K itu adalah karib, A itu adalah accessibility. Accessibility ni kami nak bawa tu, Terence, maksudnya kita akses, semua pihak akses kepada perkhidmatan kerajaan. Kita bawa perkhidmatan kerajaan tu kepada rakyat. Jadi ini antara semangat yang kita nak bawa. Dan kalau M itu adalah majmuk, maksudnya program-program yang kami, Kementerian Perpaduan dan Kementerian Perpaduan lain, kita mengebeling tenaga bersama kementerian-kementerian lain, program-program dan aktiviti-aktiviti yang kita bawa ini adalah lebih menggambarkan kemajmukan negara kita. Contoh, kita ada di pentas-pentas
kita ada beberapa pentas lah, contohnya pentas Cita Rasa Keluarga Malaysia. Di sini nanti aktiviti-aktiviti menarik yang kita akan bawa. Kita nak melihat bagaimana makanan, kepelbagaian makanan yang kita ada di Malaysia ni boleh menjadi satu tapak untuk kita mencipta detik-detik perpaduan antara pelbagai kaum. Sebenarnya kalau kita nak berkongsi tentang perpaduan ni terlalu banyak. Detik-detik perpaduan yang sebenarnya, Terence, kita kadang-kadang kita tak sedar. Tanpa sedar sebenarnya detik-detik momen-momen perpaduan tu dia berlaku. Contoh di Cita Rasa Keluarga Malaysia, kita akan tengok makanan-makanan di pelbagai kaum boleh dimakan, ataupun kita sebenarnya dah lama kita menerima perbezaan tersebut. Maksudnya dah lama kita boleh ada penerimaan kepada kepelbagaian tersebut. Sama juga majmuk tu bila kami bawa kepada pentas sukan nanti, kami akan bawa sukan rakyat, kita akan pelbagaikan dan kita dengan sukan-sukan tradisi kaum-kaum yang pelbagai, supaya kemajmukan tu kita nampak dan supaya sebenarnya benda tu perkara ini dah berlaku lama, cuma tidak, orang kata, kita tanpa sedar ataupun kita tidak sedar ataupun mungkin tidak kita sekarang ni usaha kami adalah untuk memberitahu kepada kita semua sebenarnya bahawa detik-detik perpaduan tu sentiasa ada dalam kehidupan kita. Tapak-tapak perpaduan kita cuba nak perbanyakkan melalui contoh makanan, melalui sukan, melalui budaya. Yang ini cuba kami bawalah di Johor pada 3 hingga 5 hari bulan ni, Terence. Dato' Indra, mungkin kita boleh wawarkan kepada warga Johor supaya datang memeriahkan suasana dalam keadaan mematuhi SOP pengekangan COVID-19. Dato' Indra, silakan. Okey, saya bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara sebagai selaku peneraju kepada aktiviti di jelajah AKM Johor pada kali ini, dan juga bagi pihak Jawatan Kuasa Induk dan pihak Jawatan Kuasa Induk program ini, kami dengan berbesar hati menjemput seluruh warga Johor untuk bersama-sama kita menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia 2022 yang pertama kalinya Johor menjadi pilihan untuk kita adakan program ini. Dan juga sudah pastinya pesanan saya, pematuhan kepada SOP itu satu keutamaan kepada kita, SOP yang telah ditetapkan. Dan untuk maklumat lanjut juga, semua pihak penonton bolehlah kita melayari ataupun kita mendapatkan maklumat lanjut daripada media-media sosial ataupun daripada media rasmi keluarga Malaysia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Indra Nuridah Ibrahim kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengunjung yang datang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia nanti di Johor dan mematuhi SOP. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua pihak. Terima kasih Dato' Indra. Terima kasih.